Setiap hari, beribu-ribu gadis di seluruh dunia menyertai studio webcam dan dengan ikhlas berpendapat bahawa mereka telah menemui pekerjaan yang sempurna. Waktu kerja fleksibel, pendapatan yang lumayan, tiada bos yang mengawal mereka. Tetapi gambarannya mula berubah dari shift pertama. Secara luaran, ia adalah bilik sewa biasa dengan komputer dan pencahayaan yang baik. Di dalamnya, terdapat sistem peraturan, penalti dan kawalan yang tidak disebut dalam iklan. Semua iklan adalah sama, waktu kerja fleksibel, pendapatan tinggi, kebebasan bertindak sepenuhnya. Gadis-gadis pergi ke sana sebagai pelajar, ada yang dari bandar kecil, ada yang hanya mencari wang cepat. Realitinya ternyata berbeza. Laman web mengambil sehingga 70% daripada pendapatan. Studio mengambil separuh lagi daripada apa yang tinggal. Dan semua ini sebelum denda, kerana lewat, kerana berada dalam mood yang buruk, kerana berat badan berlebihan. Kebanyakan gadis tidak membaca dengan teliti apa yang mereka tandatangani sebelum shift pertama mereka. Dan apabila mereka melakukannya, sudah terlambat. Peraturan di dalam studio adalah berasingan sepenuhnya daripada kontrak. Shift 7 hingga 12 jam di bawah lampu panas, beribu-ribu mesej, senyuman berterusan dan semua itu tanpa denda. Dan selepas shift, anda pulang ke rumah dengan dompet kosong dan kata-kata orang lain di kepala anda. Inilah kebebasan yang anda lihat dalam iklan itu. Mengapa perlu menimbang berat badan pekerja sebelum shift kerja? Ia adalah amalan biasa di studio kamera web. Tambahan 100 gram adalah denda sebenar, ditolak serta-merta daripada pendapatan anda. Di sesetengah studio, senarai keperluan penampilan menyerupai uji bakat agensi model. Terdapat larangan selepas jam 6 petang, senaman wajib dan pengukuran mingguan. Ini bukan sekadar permintaan, ia adalah syarat kerja. Logik pihak pengurusan adalah mudah, pelanggan membayar untuk penampilan mereka, penampilan membawa masuk wang, jadi badan mereka mesti memenuhi piawaian yang diperlukan. Tetapi ramai gadis tidak menyedari piawaian ini sehingga hari pertama mereka di studio. Tekanan berterusan pada berat badan mencetuskan tindak balas berantai, kebimbangan meningkat, gangguan makan berkembang dan pemikiran obsesif tentang badan mereka berkembang. Ahli psikologi mengatakan sikap sedemikian boleh merosakkan harga diri jangka panjang, kadangkala secara kekal. Kira-kira separuh daripada model yang ditinjau melaporkan kemerosotan dalam keadaan psikologi mereka tepat kerana keperluan penampilan. Ini bukan kes yang jarang berlaku, ia adalah amalan biasa yang biasanya tidak dibincangkan secara terbuka. Sesetengah bekas model mengatakan mereka mula memikirkan pembedahan plastik selepas hanya beberapa bulan bekerja. Bukan kerana mereka mahu, tetapi kerana mereka diberitahu setiap hari awak tak cukup baik. Petik 2. Bagaimana anda memastikan seseorang berada dalam keadaan yang sukar? Mudah saja. Pertama, yakinkan mereka bahawa mereka berjaya. Pengurus studio dengan mahir bergilir-gilir antara pujian dan penghinaan secara beransur-ansur menyebabkan gadis itu hilang arah. Coraknya serupa di mana-mana. Pertama mereka memuji anda, kemudian mereka menekan anda, kemudian mereka mengugut anda. Mereka memberitahu gadis-gadis itu bahawa semuanya lebih teruk di studio lain, bahawa hanya di sini mereka peduli. Meninggalkan bermakna kehilangan segala-galanya. Seorang model tidak dibenarkan menghadiri pengebumian abangnya, shiftnya dirancang. Seorang lagi dipecat kerana seseorang menemui profil media sosialnya. Seorang lagi yakin bahawa pendapatannya yang rendah adalah salahnya sendiri. Pemantauan tidak berakhir dengan berakhirnya shift. Pengurus menghantar mesej pada waktu malam, menuntut laporan dan memantau aktiviti dalam talian gadis itu. Batasan antara kerja dan kehidupan peribadi hilang sepenuhnya dan ini adalah sebahagian daripada sistem, bukan kemalangan. Pakar yang bekerja dengan mangsa melaporkan perkara yang sama, kebimbangan kronik, ketakutan untuk membuat keputusan bebas, ketidakpercayaan terhadap orang di sekeliling mereka. Semua ini adalah akibat daripada apa yang berlaku di dalam studio sedemikian. Bekerja 7 hingga 8 jam di bawah lampu, bertemu beribu-ribu orang yang tidak dikenali setiap hari dan dikehendaki sentiasa tersenyum, itu lebih daripada sekadar keletihan. Itulah yang dipanggil oleh pakar sebagai penderaan emosi kronik. Studio webcam sering memberitahu gadis-gadis, kami tidak merakam, semuanya selamat. Tetapi rakaman ini kemudiannya menjadi alat pengekalan utama dan pengurus mengetahui perkara ini sejak awal. Skimnya mudah, seorang gadis mahu pergi, tetapi mereka mengingatkannya tentang rakaman tersebut. Mereka mengugut untuk membocorkan semuanya kepada orang tersayang, mendedahkannya kepada umum atau menghantarnya kepada rakan-rakannya. Dia tinggal bukan kerana dia mahu, tetapi kerana dia takut. Kadangkala ancaman itu datang bukan dari studio, tetapi dari pelanggan. Mereka secara rahsia menyimpan rakaman siaran dan kemudian menghubungi model secara langsung. Di sesetengah negara, ini telah menjadi perniagaan yang berasingan, kumpulan terancang yang mengaut keuntungan daripada perkara ini. Menurut siasatan kewartawanan, seluruh rangkaian orang menjejaki model melalui media sosial dan memeras ugut wang.
Sesetengah gadis membayar berulang kali hanya untuk menghalang rakaman daripada tersedia kepada umum. Hanya segelintir yang berjaya menghubungi peguam atau polis. Kebanyakannya lebih takut akan publisiti daripada ancaman itu sendiri. Akhirnya, orang itu membayar, berdiam diri dan dibiarkan bersendirian dengan situasi itu, situasi yang mereka tidak cipta. Kebimbangan rakaman akan bocor menyatukan semua orang, mereka yang gembira dengan hasil kerja mereka dan mereka yang tidak. Malah gadis-gadis yang meninggalkan studio bertahun-tahun yang lalu hidup dengan perasaan bahawa seseorang sedang memegang tuas ke atas mereka. Bagaimanakah studio webcam mengekalkan orang tanpa keganasan fizikal? Ternyata ia tidak suka. Kontrak termasuk wang tebusan untuk akaun tersebut, jumlahnya boleh mencecah beberapa ribu dolar. Meninggalkan bukanlah mudah. Selain wang tebusan akaun, gadis itu mengumpul hutang kepada studio untuk peralatan, latihan, promosi dan pengiklanan. Apabila dia mahu pergi, ia menjadi jelas, pertama, dia perlu membayar balik semuanya. Kitaran itu berakhir. Mereka yang memutuskan untuk pergi menghadapi masalah baharu. Bekerja secara bebas adalah sukar anda memerlukan peralatan, pengetahuan tentang laman web dan kemahiran pemasaran. Kebergantungan pada studio adalah disengajakan. Ia adalah kitaran ganas. Mereka meyakinkan anda bahawa tanpa studio, anda tidak berharga. Mereka mengambil pendapatan anda melalui denda. Mereka membuat anda terpikat melalui ancaman. Dan apabila anda akhirnya pergi, anda terlalu takut untuk mengambil langkah. Industri ini beroperasi dalam bayang-bayang kerana mereka lebih suka mendiamkannya. Gadis-gadis itu takut akan publisiti, pemilik studio takut akan audit dan pelanggan takut akan reputasi mereka. Tetapi semakin ramai orang tahu cara sistem ini berfungsi, semakin suka untuk kekal tersembunyi. Jika anda atau seseorang yang rapat dengan anda mendapati diri anda berada dalam situasi yang sama, ketahuilah ini, ia tidak sepatutnya berlaku seperti ini, ia bukan kebiasaan dan ada jalan keluar. Langgan saluran ini dan tonton episod lain, ia penting.